gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Erwin Justin melaporkan untuk berita TV Sini. Aktiviti penyahutanan di Tasik Chini Pahang tidak boleh disembunyikan lagi. Berdasarkan foto terbaru yang tular baru-baru ini, Tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia itu, yang sepatutnya dipelihara, kini musnah walaupun telah diwartakan sebagai riset biosfera oleh UNESCO. Menurut aktivis alam sekitar Khaidir Ahmad, beliau menjelaskan bahwa kejadian ini tidak seharusnya berlaku dan pihak yang terlibat perlu tampil dan membuat penjelasan. Beliau juga menambah kerajaan perlu memberi penjelasan kepada rakyat supaya tidak timbul kekeliruan. Semua ini saya serahkan kepada wartawan di tempat kejadian. Terima kasih rakan penyampai di studio. Sedih, kecewa dan tidak bertanggung jawab. Itulah luahan penduduk orang asli yang tinggal di sekitar Tasik Chini apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab telah mengancam ekosistem di kawasan ini. Baru-baru ini, penduduk orang asli yang tinggal di sekitar Tasik telah dikejutkan dengan keadaan Tasik, di mana Tasik tersebut telah berubah dari segi fizikal. Seperti yang kita lihat di sini, air di Tasik telah menjadi keruh, sedangkan pada masa dahulu, air di Tasik ini sangatlah jernih dan penduduk orang asli boleh bermandi bahkan meminum air di Tasik ini. Pokok-pokok yang menghijau dahulu mengamit pemandangan para pelancong kini tidak lagi, akibat kerakusan demi kepentingan diri sendiri. Kawasan Tasik Chini pada saat ini sudah gondol dan tidak lagi indah seperti dahulu. Difahamkan bahawa Tasik Chini ialah icebox bagi orang asli di kawasan ini kerana di sinilah mereka mendapat sumber makanan seperti ikan. Mangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah menitahkan pelombongan di sekitar Tasik Chini dihentikan serta-merta. Menurut pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Ahmad Hirizal Abdul Rahman, baginda bertitah selepas meninjau sendiri kawasan terbabit dan meneliti laporan ke atas isu itu. Baginda juga mahu kawasan hutan simpan Chini yang sedia ada seluas 4,600 hektar diperluaskan kira-kira 6,000 hingga 7,000 hektar bagi menjaga kepentingan flora dan fauna di sekitar kawasan Tasik Chini. Tengku Hasanal juga bertitah agar kawasan sekitar tapak rizab biosfera UNESCO dipulihkan dengan tanaman hutan. Namun begitu, apakah suara masyarakat? Apakah perasaan mereka? Marilah kita sama-sama mendengar pendapat mereka. Baiklah Encik, apakah perasaan anda terhadap isu pencemaran ini? Sedih dan amat kecewa dengan permasalahan pencemaran di Tasik Chini baru-baru ini. Satu sikap negatif sedikit begini pun mampu merosakkan satu Tasik tersebut, sehinggalah tidak kelihatan seperti aman dan cantik seperti dulu. Adakah Cik bersetuju sekiranya aktiviti pengkodoran hutan di Tasik Chini ini diteruskan? Oh, sekiranya ditanya seperti itu, sudah pasti saya tidak bersetuju dengan kegiatan ini. Kerana sudah terang lagi bersuluh, kita boleh nampak aktiviti ini banyak mendatangkan kesan buruk lah, terutama sekali kepada alam sekitar. Walaupun begitu, kegiatan ini juga harus diteruskan demi memperkembangkan bandar yang akan memberi pulangan yang baiklah terhadap kita. Saya rasa ianya boleh diteruskan dengan mengikuti peraturan yang betul dan SOP yang ditetapkan lah. Penguasaan juga perlu dilakukan dengan kerap supaya perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bolehkah Cik memberikan sepatah dua kata berkenaan dengan pencemaran yang berlaku di Tasik Chini ini? Sejujurnya memang rasa sangat kecewa
tidak senang hati dan sedihlah dengan keadaan Tasik Chini yang kian hari kian tercemar nih. Namun begitulah kehidupan, penuh dengan cabaran dan dugaan. Jadi harapan saya agar Tasik Chini ini boleh dikembalikan seperti asal supaya kita dapat menghayati lagi keindahan Tasik Chini walaupun tidak lagi sama seperti sedia kala. Akhir sekali, kita kena ingatlah bahwa apa yang kita lakukan saat, detik, masa kini akan memberi impak pada masa hadapan. Dapat kita lihat dengan jelas melalui air muka mereka betapa remuknya hati mereka disebabkan isu yang berlaku ini. Baiklah, saya serahkan pula kepada pihak berkuasa untuk laporan seterusnya. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Daripada hasil tinjauan saya sendiri terhadap pelobongan di kawasan Tasik Chini, keadaan di tempat tersebut sangat-sangat memberangsangkan. Kegiatan pelobongan di kawasan tersebut sememangnya perlu dihentikan. Saranan saya untuk kawasan tersebut adalah dengan memperluaskan kawasan hutan simpan Chini sebanyak 7,000 hektar berbanding 4,600 hektar dan lesen baharu untuk meneruskan sebarang kegiatan pelobongan di kawasan Tasik itu dan tidak akan dikeluarkan. Usaha yang boleh dilakukan untuk pemeliharaan kawasan Tasik ini adalah dengan menanam pokok yang sesuai. Usaha ini bagi memelihara Tasik Chini yang dianggap permata alam sekitar di Pahang. Saya juga berharap semua pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO dan penduduk setempat agar bersama-sama menjaga Tasik Chini ini. Kita teruskan pula dengan hujah daripada Profesor Abdul bagi menerangkan impak daripada isu ini dari segi aspek yang lain yang mungkin juga sekaligus boleh memudaratkan tahap kesihatan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi kejadian. Akibat penggodolan pokok-pokok dan pencemaran Tasik Chini ini telah mengganggu ekosistem alam di sini. Pokok-pokok yang sepatutnya membekalkan oksigen sudah tidak ada lagi. Keadaan inilah yang menyumbangkan peningkatan suhu bumi semakin meningkat. Selain itu, pokok-pokok ini menjadi habitat haiwan, maka penggodolan hutan juga sebenarnya mengancam kepuasan flora dan fauna. Hidupan akuatik di Tasik Chini semakin berkurangan kerana selain penggodolan hutan, aktiviti melombong juga giat dilakukan di kawasan tersebut. Seperti yang kita tahu, aktiviti melombong melibatkan bahan-bahan yang bersifat kimia dan berbahaya untuk alam sekitar. Secara tidak langsung, bahan-bahan itu boleh mengalir ke sungai dan ketika hujan. Bukan alam sekitar sahaja, aktiviti kesihatan manusia turut terganggu dengan debu-debu yang berbahaya untuk kesihatan manusia. Semasa melombong, banyak debu-debu yang tersebar di mana debu-debu tersebut apabila memasuki saluran pernafasan manusia akan menyebabkan kesekatan bernafas. Ekoran masalah itu besar kemungkinan akan mencemarkan udara, seterusnya mengakibatkan jerebu. Sesungguhnya aktiviti ini sangatlah memberikan impak yang negatif, bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi kepada manusia juga. Saya selaku pengusaha lombong akan mengambil tanggungjawab yang penuh atas isu yang telah timbul akibat kecoyoan kami sendiri. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat kerana telah mengakibatkan Tasik Chini, kebanggaan negeri kita ini, tercemar. Saya telah belajar dan sedar daripada kesilapan saya sebagai seorang pengusaha lombong. Titahan Tengku Hasanal yang terhormat akan saya terima dan laksanakan tanpa sebarang bantahan. Sekali lagi, saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat di atas kesilapan pihak kami dan berjanji akan menghulurkan tangan di dalam pembaikan isu ini. Terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada kami. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.